Didik TV KPM. Baik, calon-calon SPM 2022, kembali kita di Sukses SPM 2022 di mana hari ini kita belajar mata pelajaran grafik komunikasi teknikal untuk murid-murid tingkatan 5 dengan tajuknya lukisan pengorakan. Sebelum kita mula kelas kita pada hari ini, Cikgu Mira nak tanya kawan-kawan Mira di dalam talian, bagaimana semuanya? Masih kekal semangat? Kekal semangat? Kalau kekal, tunjuk sikit angkat ibu jari anda. Macam ni? Okey, semangat dan momentum inilah yang kita mahukan sehingga ke penghujung kelas kita. Baiklah Cikgu, untuk segmen ini, apa perkongsian dari Cikgu Zaliza? Silakan. Okey, untuk kali ini Cikgu akan uji kamu soalan contoh bahagian A. Okey, tengok soalan yang pertama. Rajah menunjukkan beberapa jenis bongkah. Kenal pasti kaedah pengorakan dengan menulis A, B, C, D, E dan F pada ruang yang disediakan. Okey, nampak ada 6 bongkah di sana. Okey, saya nak tahu siapa nak jawab soalan saya ni? Kat tangan. Angkat tangan. Siapa nak jawab? Siapa nak jawab soalan saya? Kat tangan. Leon Zian macam nak jawab, Cikgu? Ya. Silakan. Okey, silakan. Okey, silakan. Kaedah selari B dan F. Okey, B dan F. Kita tengok. Terima kasih. Betul. Seterusnya, kaedah jejarian. Kaedah jejarian C dan D. C dan D. Kita tengok dulu. Okey, terima kasih. Padu jawapan kamu. Dan yang terakhir? Kaedah penyegitigaan A dan E. A dan E. Ya, betul. Terima kasih. Okey, kita pergi ke soalan yang kedua. Okey. Soalan yang kedua menyentuh kaedah pengorakan. Tadi dia beri dalam bentuk rajah. Sekarang dia beri dalam bentuk jadual. Nama bongkah. Sekarang kamu perlu namakan kaedah pengorakan yang digunakan mengikut pengelasan bongkah. Baiklah. Jenis bongkah ada 3. Kaedah pengorakan pun ada 3 ruang dekat situ. Okey, siapa nak jawab? Okey. Saya tak mahu panggil sesiapa. Silakan. Tersenyum manis pengawas sekolah kita. Okey, Fahmi. Silakan Fahmi. Untuk prisma terpenggal menggunakan kaedah selari. Okey. Untuk kon oblik kaedah penyegitigaan dan silinder oblik kaedah selari. Okey, kita cek jawapan. Okey, betul kaedah selari untuk prisma terpenggal. Kon oblik kaedah penyegitigaan dan yang terakhir sekali ialah silinder oblik kaedah selari. Terima kasih. Alright. Soalan yang berikutnya. Okey, jadual menunjukkan pernyataan bagi komponen pengorakan. Lengkapkan jadual tersebut dengan menulis komponen pengorakan yang sesuai. Okey, yang pertama telah ada jawapannya. Okey, sekarang ini kamu dikendaki menjawab ketiga-tiga jawapan di ruangan yang disediakan. Okey, saya terpulang kepada kamu. Siapa nak jawab? Angkat tangan. Siapa ingin mencuba? Okey, Nazif. Ya, Nazif. Silakan. Untuk garisan yang dibina serenjang dengan sisi prisma dan silinder ialah garisan bentangan. Okey, teruskan. Kita cek last sekali. Garisan ilusi yang dilukis pada permukaan pengorakan ialah garisan animal. Alright, dan last. Dan garisan cantuman sisi objek ialah kelim. Kelim. Okey, kita semak jawapan Nazif. Garisan bentangan, betul. Ilusi, yes. Garisan elemen. Garisan cantuman sisi adalah kelim. Tahniah. Tahniah. Okey, very good. Ini adalah contoh soalan mudah ya, bahagian A ni. Bahagian A ni ialah bahagian yang membolehkan murid mendapat markah full. Sebab apa? Murid perlu tahu terminologi dalam lukisan pengorakan. Seandainya murid ini tahu, maka betul lah jawapan dia. Baik. Soalan yang keempat, rajah menunjukkan lukisan pengorakan bagi kon tegak. Okey, nyatakan komponen lukisan pengorakan yang berlabel. Okey, baiklah. Kita lihat. Ini adalah kon tegak.
di mana kamu lihat dekat situ ada pengarakannya di sebelah kanan macam bentuk payung. Bukan, macam kipas lah. Macam kipas, cikgu. Macam kipas tangan. Alright. Okey, nyatakan komponen lukisan dengan menulis jawapan yang betul. Okey, ada 2 ruangan di situ. Okey, saya nak kamu volunteer. Siapa yang kena pada hari ini? Silakan. Kat tangan dulu. Okey, siapa nak jawab P? P itu apa? Narmata, nak cuba? Yes, boleh? Silakan Narmata. Okey, P. P ialah garisan elemen and Q ialah kelim. Ya, kita lihat dulu. Ya, P adalah garisan elemen, manakala Q adalah kelim. Baiklah. Ya, kalau kamu lihat ya, garisan elemen tu ia berada di dalam lukisan pengerakan. Dia betul-betul berada di dalam dan dilukis nipis kat situ ya. Dilukis nipis dengan keadaan gradenya ialah cerah dan nipis. So ia adalah garisan binaan, bukan objek. Ya, dia dilukis nipis kerana ia merupakan garisan ilusi ke cikgu? Ya, benar. Garisan ilusi yang nampak macam tak nampak macam tu. Kalau kita lukis objek, maknanya dia hitam. Bila hitam, ia dah tak betul lah. Betul. Bukan ilusi lah. Baik, cikgu. Dan kalau jawapannya Q, kelim pula, adakah betul cikgu? Ya, kelim ni adalah permukaan ataupun garisan yang pertama. Garisan yang pertama dia lukis pada bentangan dan garisan yang terakhir. Itu adalah kelim. Sebab kelim ni ialah sisi cantuman. Kan bongkah dibentukkan di atas permukaan logam. Dia lipat, dia bentukkan, dia cantum semula dekat bahagian sisi cantuman. Ya. Baik. Soalan yang kelima. Okey, dekat sini ada pengerakan bagi prisma terpenggal lurus. Nyatakan komponen lukisan pengerakan yang berlabel. Okey, P, Q dan R. Okey, siapa nak cuba dulu? Siapa nak cuba? Lonzian tak dengar lagi suaranya. Silakan Zian. P garisan bentangan, Q kelim dan R garisan lipatan. Okey, kita tengok betul ataupun salah. P garisan bentangan, Q kelim dan R adalah garisan lipatan. Ya, terima kasih. Ketiganya betul. Okey, di sini cikgu ingin jelaskan kepada murid-murid di sini dan juga di luar sana, garisan bentangan ini dilukis berserenjang dengan sisi objek. Sisi objek ni kita boleh lihat pada pandangan hadapan di sini. Ya, di sini dan di sinilah maksud cikgu berserenjang. Berserenjang ni dalam erti katanya ialah 90 darjah. Okey, garisan bentangan ni tidak semestinya di bahagian bawah. Dia boleh berada di bahagian tengah, di bahagian atas, asalkan dia selari antara satu dengan yang lain. Okey, kelim kamu sudah tahu. Okey, untuk garisan lipatan ni ialah garisan yang merupakan garisan di bahagian tengah menggantikan garisan elemen. Dia sesuai untuk bongkah bersegi-segi seperti prisma, piramid, kan? Bersegi-segi dan apabila kita lipat dia membentuk bucu. Ya. Okey, kita pergi soalan yang berikutnya. Okey, nombor 6. Okey, rajah menunjukkan lukisan pengerakan bagi piramid tegak. Ini nampak soalan proses. Proses menentukan panjang sebenar sisi tepi piramid. Okey, susun langkah untuk menentukan panjang sebenar piramid dengan menulis 1, 2 dan 3 mengikut urutan yang betul di dalam petak yang disediakan. Langkah 4 telah pun diberi. Okey, macam susah soalan ni kan? Tapi saya percaya murid-murid SMK Seri Indah mampu menjawab soalan ini dengan tepat. Siapa yang ingin cuba? Okay, siapa ingin menjawab? Okey, Nazif. Okey. Yang pertama, bina garisan mengumpul dari A pada pandangan atas. Yang kedua pula, berpusat di A, bina lengkuk B, B prime. Okey. Yang ketiga pula,
Wujudkan P' dari pandangan atas ke pandangan hadapan. Okey. Maknanya susunannya nombor berapa daripada atas? 3, 1, 2, 4. Okey, kita lihat. 3, 1, 2, 4. Betul ke? Betul. 3, 1, 2 dan 4. Memang inilah proses untuk menentukan panjang sebenar sebelum kita melukis pengorakan untuk piramid tegak. Baik. Okey, ini memang bahagian yang sangat rumit di mana kadang-kadang murid-murid saya ni dia tidak menggunakan panjang sebenar untuk melukis pengorakan piramid. Okey, dia cuai dekat bahagian ini. Ya. Okey, soalan yang ketujuh. Okey, juga adalah proses rajah menunjukkan dua pandangan ortografik bagi sebuah piramid. Okey, ada pandangan atas yang berlabelkan dengan P, Q dan R. Manakala pandangan hadapan yang berlabel S dan T. Okey, kenal pasti lukisan itu dengan menulis P, Q, R, S dan T berdasarkan panjang sebenar dan bukan panjang sebenar. Ini soalan sedikit susah sedikit. Susah sedikit bila Agak teknikal soalan ni cikgu. Okey, kadang murid silap menulis jawapan sebab panjang sebenar tak tahu yang mana satu panjang sebenar. Kan? Okey, dekat sini menguji kemahiran awak sama ada faham konsep ataupun tidak. Okey. Boleh kita minta jawapan dari murid-murid kita? Siapa nak cuba menjawab? Okey, Fahmi. Silakan Fahmi. Silakan. Panjang sebenar P, R dan T. Okey. Bukan panjang sebenar Q dan S. Okey, kita lihat dulu. Yes. Panjang sebenar P, R dan T. Okey, bukan panjang sebenar Q dan S. Okey. Ketika kita menggunakan ukuran ini untuk pengorakan piramid tegak, kita akan mengambil tapak. Ini adalah tapak sebuah piramid yang berbentuk segi empat tepat. Okey, garisan ini adalah ukuran sebenar. R juga adalah ukuran sebenar yang akan dipindahkan kepada lukisan pengorakan nanti. Dan manakala panjang T ini merupakan sisi tepi piramid yang sebenar. Sebab kita tahu piramid ini kalau kita lihat dekat sini ada 4 permukaan. Betul. Okey, permukaan itu dia condong. Dia condong yang dia tercantum di bahagian atas iaitu puncak piramid. Dan kalau kita lihat sendiri, setiap bentuk permukaan piramid ini adalah berbentuk segitiga sama kaki. Jadi kalau kita ingin melukis lukisan pengorakan ini, kita mestilah menggunakan ukuran yang sebenar. Kalau tidak, maka lukisan pengorakan awak menjadi salah. Okey. Jadi itu keyword ataupun kata kunci dari Cikgu Zaliza bagaimana untuk anda dapat menjawab soalan yang agak teknikal inilah, agak sukar Cikgu, agak tinggi arasnya. Tetapi kalau dengan kefahaman bagaimana cara untuk trik ataupun jawab soalan itu, pastinya murid-murid dapat menjawab. Dan kita akan berhenti berehat seketika Cikgu kerana selepas ini ada lagi Cikgu nak kongsikan tips yang lain pula bagaimana untuk menjawab soalan teori. Kita berhenti berehat seketika. Kita kembali selepas ini hanya di Sukses SPM 2022. Didik TV KPM